dengan sesuatu. Itu yang saya kata tadi, pernah yang saya video-video saya sebelum ni, cari hero dan heroin kamu. Supaya kita dikenali dengan sesuatu. Ibarat macam ni lah. Kedai motor lah. Kedai motor kan banyak kedai motor. Orang akan anggap kedai motor tu sama. Tetapi kita kena cari apa barang yang kedai motor lain mungkin tak ada. Kita ambil eksklusif benda tu. Kita kena jadi pakar benda tu. Mungkin cakap bodoh dia, mungkin penyertat dia yang best ke apa ke, tak kisah. Tapi kita kena jadi pakar dengan apa yang kita buat. Baru dia akan jadi. Macam contoh saya boleh masak western, saya boleh masak yong tau fu, saya boleh masak shell out, ikan bakar semua. Kenapa saya pilih nasi ayam? Kerana pertama, itulah rezeki saya yang ada. Dan saya rasa saya kena pilih satu. Saya dah meniaga nasi ayam ni dah 20 lebih tahun. Produk saya satu je produk. Saya pernah cuba di Pantai Indah ni sendiri untuk buat western. Pengalaman saya nak western konon-konon, nak tambah sel lah apa semua. Tapi kemampuan saya dengan kemampuan saya tak mampu untuk buat benda tu. Saya buang. Kalau datang restoran di nasi ayam Pantai Indah ke, di Pantai Indah ke, di Kajang ke, di Jengka ke, apa yang kita ada hanyalah nasi ayam. Jadi kalau orang kata, Di kenapa tak buat nasi campur, kenapa tak buat ni? Kalau kita ikut semua kehendak pelanggan, susah kita dia. Kita tak mampu nak ikut semua. Sebab tu kita kena ada kepakaran tertentu. Contohlah KFC McDonald. Kalau orang nak pergi KFC McDonald, orang tahu dah dia tu nak makan ayam je kat situ. Adalah burger-burger sikit. Yang pemain-pemain pelakon sampingan ada. Kalau kita pergi McDonald, makan burger je. Itu kita kena letakkan dalam pemikiran orang. Orang kenal dia nasi ayam hanya kerana nasi ayam. Kalau orang nak makan benda lain, tempat lain ramai lagi. Konsep ni dipegang oleh ramai lagi pemain-pemain yang besar-besar kat sana. Dia orang dah tahu, okey, kedai dia nama ni nak jual western je. Kedai ni nama ni jual nasi campur je. Jadi orang tahu. Jadi semua orang kita kena set dan konsep kita nak jual apa, kita kena bagi tahu orang nak ingat nama kita. Orang ingat apa yang kita jual. Okey. Seterusnya ialah saya sebut tadi, betulkan produk, teruskan menjual, buat marketing, dapatkan kesetiaan pelanggan, kemudian jadi pakar apa yang kita buat. Dan nombor 5 ialah bila kita dah berniaga, kita kena ulang balik langkah 1 hingga 5 tadi tanpa jemu, tanpa ragu, dan terus mengulangi lagi. Kitalah sebagai owner yang akan kena pegang benda ni. Kita jangan nak harap kat staff kita. Staff kita buat apabila disuruh. Tapi kita sebagai owner, kita kena buat dan terus buat. Sebab itu kita kena menguasai ilmu macam mana kita nak berniaga makan. Saya selalu cakap kan, saya pernah dengar lah daripada adalah seseorang tu, dia kata pendapatan harian kita bergantung dengan ilmu yang kita ada. Katalah dalam kepala kita ilmu yang kita ada tu bernilai 100, maka 100 lah yang kita dapat. Kalau 1000 lah kita dapat. Kalau 10,000 lah kita dapat. Itu kata dia. Dan betul lah apa dia kata dia. Selain daripada itu, kena yakin lah, kena tawakal lah bahawa kita berserah kepada Allah. Dia kena jaga juga benda tu. Kadang-kadang orang tak faham rezeki, bab rezeki. Saya bab rezeki saya pernah cerita dulu kan. Ingat tak? Apa yang saya ceritakan tadi ialah macam mana nak membina titik. Berapa minit ni? Macam mana nak membina titik. Kita bagi 4 minit. Titik tu bermula dengan satu tau. Ibarat macam ni lah. Allahu Akbar. Tahu saya semangat pagi ni sebab kenapa tahu? Saya nak bagi anda berjaya. Saya nak bagi anda kaya. Nampak tak? Apa lagi yang boleh saya buat? Dia membina titik nama dia. Okey, ni nampak saya batuk semalam saya beli tapi tak nak produk, nanti kalau saya letak macam ni kan produk ni kena bayar kat saya. Okey, ni titik hitam. Ini buat batuk Saya batuk. Macam mana kita nak bagi titik hitam ni banyak? Ini contoh kedai kita. Nak panggil orang datang kat kedai ni satu hal tau, bukan senang. Pengalaman saya masa di gerai saya dulu, 10 tahun orang tu lalu depan kedai saya. Lalu 10 tahun, siang, pagi, petang. 10 tahun tak singgah-singgah. Satu hari tu bila hujan dia pun singgah. Orang singgah barulah bila kenal hai gini. Sejak pada tu esok dia beli dan beli. Kenapa orang tak beli kat kita? Sebab orang tak kenal kita. Bila orang kenal kita, orang tahu produk kita, insya-Allah orang beli. Tapi untuk orang mula-mula masuk membeli kedai kita sangat susah. Jadi macam mana cara dia untuk orang datang masuk kedai kita?
Katalah dah dapat ilmu untuk panggil orang datang, okey, orang pun datang. Bila orang datang, dia dah makan dengan family dia akan keluar. Jadi ini yang saya kata tadi, cari pelanggan baru. Pelanggan baru masuk balik, pelanggan baru keluar, pelanggan baru masuk balik. Marketing. Macam mana nak dapatkan kesetiaan pelanggan? Kesetiaan pelanggan, dia akan datang, yang keluar tadi tu dia akan kona balik sampai seminggu sekali, ke 2 minggu sekali dia akan masuk balik. Dan yang lain pun sama, ulang yang sama, dapat dah kesetiaan pelanggan. Betul. Bila kita dapat kesetiaan pelanggan dan kita dah, orang tahu pasal kita bermula balik dengan langkah 1 dan 2 tadi. Bila langkah 1, dia akan jadi besar. Sehingga jadi semua titik ni jadi besar. Saya belanja selama 3 tahun. Buat ad tu, buat ad ni untuk orang kenal saya, untuk membina titik-titik ni yang sangat besar. Sampai satu masa, kita dah tak perlu mengeluarkan sebarang duit kerana dia sudah jadi free marketing. Sebab kita sudah ada banyak titik-titik pelanggan-pelanggan kita yang kita bina selama 3 tahun tadi. Maka sale kat sinilah baru konsisten. Untuk dapatkan sale konsisten, dia bukan mengambil masa 3-4 bulan dia. Dia mengambil masa yang sangat lama. Di gerai saya, di pengalaman saya bergerai, mengambil masa bertahun-tahun untuk konsisten. Tetapi di restoran Pandan Indah, dan restoran yang saya buat sekarang ni, dia hanya mengambil masa 3 tahun. Dan sale sekarang konsisten. Konsisten ni bermaksud, hari ni kita sale 1,000, esok kita sale 200, kemudian dia pergi lagi 400, kemudian dia pergi 800, kemudian dia pergi turun 100, kemudian dia pergi pula 1,000. Pening kepala. Nak cari staff, nak tu dengan barang dia akan jadi susah nak buat kerja selagi sale kita tidak konsisten. Okey, ini membina titik-titik tadi. Dengan free marketing mengambil masa, dan insya-Allah waktu ini anda akan mula stabil. Masa ini anda boleh pergi ke next step. Next step tu apa? Next step apabila kita sudah, setiap perniagaan dia ada ceiling dia tau. Maknanya kita buat macam mana pun dia akan berada di situ. Kalau kita nak lagi, maka ini yang berlaku dengan kawan-kawan saya, dengan orang-orang lain mana-mana. Okey, mereka berkehendak lagi. Baru waktu ni baru mereka cari untuk cawangan kedua, buka market baru, sebab market yang asal tadi sudah tepu. Dia bukan dekat sini belum stabil, buka sini konon-konon kat sini, ini belum stabil tu dia dapat 1,000. Oh, aku nak 1,000 lagi, buka satu lagi yang belum stabil, 1,000. Kemudian buka lagi yang belum stabil, 1,000 lagi konon-konon. Buka lagi yang belum stabil, 5 tempat. Konon-konon buka 5 tempat dapat 5,000 satu hari. Sedangkan semua ni goyah. Tiba-tiba jadilah satu masalah baru yang katalah, contohlah masa zaman Covid baru ni. Sebab tu saya berdoa, saya kata, ya Allah Tuhan, ku janganlah kau tutup dengan penyakit-penyakit, dan 2 minggu je aku tutup, aku dah tak mampu nak bayar gaji, aku dah tak mampu berdiri. Dan alhamdulillah Tuhan kabulkan doa saya, sehingga 2 tahun tu saya tidak pernah tutup kedai kerana tidak ada musibah. Alhamdulillah. Jadi pastikan kita punya piling tu kukuh dulu sebelum pergi ke nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Bukanlah saya tak bagi nak buka cawangan banyak. Ada kawan-kawan ramai yang tanya saya nak buka cawangan. Saya kata no. Engkau kenal aku baru setahun, kemudian kau nampak banyak tu punya sale, tiba-tiba kau jadi rasa tamak, kemudian nak tambah outlet lagi. Apa yang kau alami pun belum stabil. Orang yang tamak itu adalah tanda-tanda untuk orang gagal. Dapat? Sebab kenapa saya buat macam ni tau? Sebab saya nak semua orang berjaya. Tak ada sebab dia. Tak ada sebab kita tidak boleh berjaya kalau kita bersungguh-sungguh dengan apa yang kita buat. Tuhan akan bagi. Tuhan akan bagi bila tiba masanya. Sebab kita tak naklah orang-orang bersemangat nak buat kerja, kemudian buka kedai, buka lah gerai. Ya Allah Tuhanku, ada, mintalah doa, betul lah tu. Mungkin nanti Tuhan bagilah rezeki. Betul, saya setuju. Tetapi macam mana? Itu dari segi kerohanian dia, betul. Tapi teknikal dia, kena belajar ilmu teknikal. Contohlah, kita buka nasi lemak dekat warung, tempat lain dah banyak nasi lemak ni. Macam mana kita nak berdiri, nak bersaing dengan nasi lemak yang usia 20 tahun, 30 tahun lagi tempat lain ni? Bila kita masuk dalam market tu, kita dah kaji semua nasi lemak 4-5 lain ni. Kita masuk untuk menutup kelemahan-kelemahan mereka. Baru kita boleh masuk dan boleh kita berjaya. Kita tahu orang ni lemah ni, orang ni lemah ni, orang ni lemah ni, orang ni lemah ni. Dan kita masuk. Bila kita masuk dan kita dengan penuh strategi tadi, insya-Allah masa tu kita akan berjaya. Kalau kita buka dan tidak tahu apa kita buat, kita akan gagal. Sebab saya sangat percaya bahawa setiap usaha yang kau orang buat, yang semua orang buat tu berniat baik untuk membantu family, membantu adik-beradik, membantu ni.
Tetapi kerana ketidakpandaian kita, kita akan gagal dan kita akan kecewa. Sebab tu hari ni saya pergi dengan tajuk yang sangat, saya rasa sangat besar. Saya kata, jangan give up, jangan mengalah. 20 minit, Ina? Okey, cukuplah. 18 minit dah. Moga dapat sesuatu. Assalamualaikum.